teknologi. Ya. Jadi takkan kita tak nak bagi ruang dan peluang kepada kawan-kawan kita seperti ini juga untuk berdakwah. Jadi kalau kita wujudkan satu dakwah, satu jamaah yang menggabungkan kepakaran yang pelbagai ini, content provider dan teknologi enabler. Orang yang mempunyai kemahiran teknologi boleh membantu menjadikan penyampaian dakwah itu lebih berkesan, lebih menarik, lebih efektif. Efektif berkesan sama lah. Jadi maknanya gabungan ini akan menjadikan kerja-kerja dakwah itu lebih sampai. Mungkin yang ada konten ini, yang arif bab Islam ini, dia boleh gunakan blog secara simple. Tetapi mungkin dengan bantuan sahabat yang ada kepakaran dalam bidang teknologi, dia boleh menghasilkan contohnya apps yang boleh menjadikan penyampaian dakwah itu lebih dekat dengan generasi yang techno-savvy. Techno-savvy, hari ini semua orang techno-savvy lah. Kadang-kadang kalau ini mengingatkan saya pada dulu masa saya kecil-kecil, kalau tengok orang cakap sorang-sorang sambil berjalan tu, orang kata orang gila. Sekarang ni kalau tengok orang jalan sambil bercakap sorang-sorang tu, kita kena tengok tu dia ada bluetooth ke apa dekat telinga ya. Kita tak boleh kata dia orang gila sebab dah memang realiti hari ini macam itu. Kita hidup dalam persekitaran yang digerakkan oleh teknologi dan kebergantungan kita kepada teknologi amat besar. Berapa ramai kat sini yang boleh hidup tanpa internet, tanpa mobile phone? Sukar kita nak bayangkan. Tapi dulu tak ada masalah lah, sebab itu bukan penggeraknya. Jadi maknanya kita nak bergerak dengan secara berjamaah ini, kita libatkan juga kawan-kawan yang boleh menampung kekurangan kita, dan kita juga boleh membantu dia mendapat saham pahala dakwah itu, insya-Allah. Jadi dalam bab soalan tadi, dia memang betul ada orang kalau bercakap depan orang dia gugup. Saya sebenarnya masa saya sekolah, saya tak suka bercakap di hadapan orang. Kalau boleh saya nak mengelak. Nak jadi cerita, ini pengalaman masa tingkatan 4. Pengetua sekolah saya nak hantar satu pasukan debat bahasa Inggeris. Bila buka pengambilan tu, penyertaan tu, yang datang semua bukan Islam. Jadi saya telah dipaksa oleh pengetua saya untuk menyertai pasukan debat itu. Memang tak suka lah, tapi dah pengetua suruh, terpaksa lah. Jadi maknanya bila terpaksa, nak tak nak buat, lama-lama insya-Allah kegugupan itu hilang. Dia ibarat gini lah, ada orang kata kalau nak belajar berenang, bawa orang tengah laut, campak dia ke dalam laut. Kalau dia nak hidup, dia kena berenang. Ibaratnya gitulah. Tapi memang betul ada, kalau saya jumpa setengah-setengah orang yang ilmu ni tinggi, banyak ilmu, tetapi dia tak mampu nak sampaikan dengan baik bila bersemuka. Tetapi kalau kita baca buku dia, kita boleh faham. Itu kelebihan yang ada pada dia. Ada orang yang penyampaiannya memang menarik, tapi kalau suruh tulis tak boleh. Jadi maknanya masing-masing ada kekuatan dan kelemahan. Cuma kita kena pasti kekuatan kita kena pasti kekuatan orang lain, kita gabung jalinkan. Dan ini akan memperkukuhkan gerakan dakwah yang akan dibuat itu, insya-Allah. Terima kasih. Seterusnya saya bacakan soalan ini dulu. Soalan ini macam mana nak tarik perhatian orang dengan status tazkirah dan nasihat, sebab kebanyakannya post yang sebegini tidak dihiraukan. Jadi macam mana? Saya secara peribadi, saya rasa tak ada, bukan tak ada, kalau kata tak dihiraukan, saya rasa tak bersetuju. Sebab kalau tengok setengah status macam daripada ada Facebook yang memang mesej dakwah, ramai yang share. Kadang-kadang tengok share jumlahnya beribu pun. Jadi kalau kata tak dapat perhatian itu, saya rasa tak berapa betul lah. Cumanya sebab sekarang ni semua dia keluar dekat dia, dia panggil tu, newsfeed tu. Jadi maknanya kita je lah nak tengok dengan tak nak tengok. Jadi kalau yang soal hirau tak hirau ni, sebenarnya saya rasa soal kita sebenarnya. Kalau kita nak menjadi pendakwah, kita letak aja. Orang nak hirau tak hirau, itu soal yang kedua. Tapi kalau kita tak letak, memang orang takkan hirau, kan? Tapi the fact that kalau soalannya tadi tidak dihiraukan, sebenarnya kalau tidak dihiraukan bermakna sebenarnya dia tengok juga. Kalau dia tak tengok, dia tak timbul soal hirau tak hirau ni.
Cuma sama ada dia nak menerima atau tidak mesej yang disampaikan itu. Sekurang-kurangnya kalau dia nampak aja, dia dah dapat dah, dia dah apa bayangan mesej yang disampaikan itu. Masalahnya ialah kalau kita tak buat apa-apa lah. Sekurang-kurangnya kalau kita letak, insya-Allah ada yang akan nampak, paling tidak ada yang akan baca lah. Itu pandangan saya. Okay, ada soalan secara lisan. Kenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafi Hakimi. Jadi soalan saya seorang blogger dan baru lagi jadi vlogger. Jadi soalan saya, apakah tanda yang kita kena watch out supaya kita tak menyimpang? Maksudnya kalau kita dah start menyimpang ni, apa tanda yang kita perlu watch out supaya hati kita sentiasa terjaga? Tanda kita dah. Sekian. Jadi awak tadi blogger ke? Dua-dua dengan blog sekali. Jadi apa yang perlu watch out untuk sebelum kita menyimpang kan? Untuk tengok kita dah menyimpang tak ada. Ini da'i ataupun kita kena peka lah. Keadaan diri kita, hati kita. Contoh mudah macam ni. Bila kita nampak viewers kita naik, kita rasa macam semua cepat agak aku buat video ni. Yang ke depan ni nak kena ada lagi yang boleh lagi buat orang kalau ada perasaan tu, itu nak kena suppress. So dia dah mula akan rasa nak buat apa yang orang nak. Dia ada mula rasa macam tu. Itu tanda-tanda permulaan penyimpangan. Orang, kita mula nak orang ramai tengok kita punya. Memang benda ni dia dua belah lah. Kita nak dakwah ni memang nak orang ramai datang tengok penyampaian kita, nak sampai kepada ramai orang. Siapa dakwah nak pada orang sikit? Kan? Anda nak seorang tu, anda boleh dakwah pada ramai lah. Tapi dia ada satu perasaan. InsyaAllah lah kita semua boleh kenal lah bau perasaan tu dia lain dengan bau satu lagi tu. InsyaAllah kita memang boleh kenal. Sebab hati akan rasa bersalah. Hujung tu kita sendiri akan cakap takkan macam ni kan. Tapi kadang-kadang dia ditewaskan hati kecil ni. Tak apalah, ramai orang ni suka buat. Itu antara tanda-tanda penyimpangan. Lepas tu antara yang saya buat dalam diri saya adalah, selalu kalau orang minta, saya lambatkan permintaan. Saya lambatkan tunai. Atau saya tak tunaikan langsung. Sebab kadang-kadang orang minta dia kenapa? Kita buat juga sebab kita nak viewers. Kita nak orang like kita, suka kita. Itu satu problem lah. Nanti awal-awal nampak macam kamu rasa macam apa problem buat apa orang nak. Awal-awal mungkin tak ada masalah. Lama-lama nanti isi penyampaian kamu pun kamu akan alter semata-mata nak please the audience. Sedangkan kita da'i kena cakap benda yang sebenar. Contoh mudah, satu benda saya pernah nampak orang buat pasal K-pop. Okay, zaman sekarang zaman K-pop betul. Kalau kita bagi satu komen atau satu pandangan yang tidak favor kepada kumpulan K-pop ni, kita akan diserang. Orang panggil K-bomb. Kita akan dibom oleh geng-geng yang suka K-pop ni lah. Jadi dia tak nak hilang dia punya viewers, dia punya followers. Maka dia pun cakap, sebenarnya dekat K-pop ni, katalah jadi satu isu Gangnam Style ke apa sekarang ni, ada kebaikan dia. Dia kalau tarian tu dia berpeluk. Punya nak jaga sampai dia keluar statement yang macam tu. Benda ni akan jadi lebih besar. Contoh dalam politik, kamu takkan berani sebut benda yang akan buat, katalah kawan-kawan kamu penyokong sebuah kumpulan ni marah kat kamu sebab kamu tak nak hilang audience. Tapi sebenarnya ada tanggungjawab kita. Kita ni, ketuanan kita adalah Allah SWT. Allah tu Tuhan kita.
orang lain bukan Tuhan. Jadi kita hidup ni untuk please Him, buat Allah suka dekat kita. Maka itu kerja kita. Manusia seluruh dunia boleh tinggalkan kita. Kita cakap apa yang dia suka. Jadi itu kena pastikan dalam hati ni. Kalau dah mula ada rasa nak buat manusia suka kat kita, memang kita, benda ni kalau saya cakap benda ni confusing sikit lah. Kita nak manusia suka pada kita. Sebab dakwah tu da'i kena peribadi yang manusia suka lah. Tadi kamu kena faham lah maksud saya ni Bila manusia mula minta, kita pun mula bagi. Lama-lama kita pun mula rasa macam kalau cakap ni nanti ramai marah, aku punya view jadi rendah. Kita dah mula fikir benda ni. Atau kalau kita dakwah kita ada melibatkan duit, kita mula rasa macam duit nanti kurang, ini itu tanda-tanda lah. Dan sebenarnya kalau hati kamu ada rasa macam tu, itu tanda hati kamu masih ada iman lagi lah. Tandanya kamu masih mempersoalkan tindakan kamu. Nak buat tak nak? Ada rasa tu. Tapi kalau tak ada, na'udzubillah lagi, memang tak ada nak selamat lah. So sentiasa sebab tu ibadah jaga. Sebab tu kena ada, sebab tu saya tekankan berkumpulan tadi. Dalam kumpulan ada usrah, setiap minggu ada usrah, ada peringatan kepada kamu. Lepas tu kita, walaupun kita jadi da'i, kena ada kawan yang boleh ingatkan kita. Jangan ingat kita kebal. Syaitan ni, Nabi Adam pun keluar dari syurga, kita apatah lagi. Dan dia dah mengumpul ilmu daripada zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, menghasut pelbagai manusia, sampai ada manusia sanggup bunuh Nabi atas hasutan syaitan. Apalah kita. Jadi berkumpulanlah kamu ajak kawan-kawan buat kerja ni. Jangan buat seorang-seorang. InsyaAllah kalau kamu nak terpesong tu, ada kawan akan ingatkan. Itu saja insyaAllah. Okay, terima kasih. Seterusnya saya baca salah satu soalan di sini. Apakah cara yang paling efektif untuk mengawal diri daripada kerap berFacebook ataupun online mencari maklumat yang tidak bermanfaat? Jadi Okey, ini soalan yang cukup cemas saya rasa. Okey, ketagihan kepada sesuatu yang baru itu memang sebenarnya satu benda yang biasa. Bila kita suka sesuatu, kita akan sentiasa nak pergi dan pergi lagi. Okey, kalau dulu masa zaman saya seperti saudara-saudari masih di peringkat universiti, waktu itu pertama kali tahun 91, tahun 92, saya ingat lagi, nak online sebab tak ada di rumah, kena pergi ke kampus pun di makmal komputer saja. Ada 20 komputer, cuma 2 atau 3 komputer saja yang ada internet waktu itu lah. Ini saya cakap ni di UK ni, bukan di Malaysia. Okay. Malaysia waktu tu internet mungkin tak masuk dalam kamus lagi mungkin. Sebab kita cuma cakap pasal internet bila bermulanya projek multimedia super corridor akhir 90-an. Jadi waktu itu ada satu permainan yang dipanggil multi user dungeon, MUD. Okay. MUD ni membolehkan, bukan MUD, MUD, multi user dungeon. MUD ini membolehkan sesiapa yang bermain real time dengan pemain-pemain lain di seluruh dunia. Okay. Waktu itu satu benda yang amat baru, sebab kita boleh berinteraksi dengan orang yang kita tak kenal pun. Dan ini menyebabkan ramai pelajar waktu itu jadi ketagih. Apa yang dia buat ialah dia book makmal komputer. Makmal komputer buka sehingga pukul 12.30 malam. Okay. Kelas habis pukul 5 petang biasanya. Dia akan book bermula pukul 6 sampai pukul 12. Atas alasan nak buat assignment. Tapi bila kita tengok sebenarnya apa yang berlaku, 6 hingga 12 tu dia habis masa dengan permainan atas talian tadi ni. Mat tadi dia dah jadi yang saya sebut awal tadi, lava lah. Okay. Tapi benda ni lama kelamaan kita lihat pelajar ini dia jadi anti-social, dah tak berkawan dengan orang dan sebagainya. Jadi mujur ada kawan-kawan. Ini balik pada konsep jamaah tadi. Ada kawan-kawan yang memperingatkan. Masalahnya sekarang ini semua orang dah ada akses kepada internet. Yang mana akses itu boleh dicapai dalam keadaan kita berseorangan di dalam bilik contohnya. Kawan-kawan tak tahu apa kita buat. Kalau kita overtime dengan ketagihan tadi pun kawan-kawan tak perasan. Jadi kawan-kawan suka nak bagi nasihat. Jadi kena balik pada diri kita apa kita nak buat. Dalam hal ini saya selalu pesan pada diri saya juga, kita kena tahu apa prioriti kita, di mana keutamaan kita.
Kadang-kadang kita online sebab kita nak cari bahan untuk assignment kita. Kita online, kita search satu perkataan, sambil-sambil tu sekarang kan boleh buka banyak window. Buka satu window betul lah untuk cari bahan tu, tapi ada 10 window lain contohnya. Ataupun pada waktu yang sama kita juga online Facebook. Bila online Facebook, chat dengan kawan, kita pun terlupa tujuan asal kita. Jadi kita kena sentiasa ingat apa keutamaan kita, priority kita. Kita di situ untuk apa? Dan kita cuba disiplinkan diri kita dari segi masa. Macam apa yang dilatih oleh ayah Saudara Hilal tadi memang satu perkara yang betul. Saya pun sekarang ada anak-anak yang dah mula berjinak-jinak dengan komputer. Kalau saya tak limitkan waktu, sampai kalau apa, sampai dia tak tidur sanggup nak main game contohnya. Jadi keutamaan di dalam diri kita kena ada. Dan yang tadi iman campur takwa itulah yang akan memperingatkan kita tentang batas-batas yang ada. Hidup ini ada batasnya. Kita kena sederhana. Tak boleh terlalu over dengan alam maya, tak boleh abaikan terus alam maya. Kita kena ada balance. Nak capai balance itu yang kadang-kadang susah. Kalau sebagai pelajar, kita letakkan priority kita sebagai untuk menuntut ilmu. Jadi dalam nak menuntut ilmu itu, kita kena tahu apa dia batas-batasnya dalam menggunakan teknologi. InsyaAllah kalau cara itu kita boleh kawal diri kita. Dan waktu yang sama kita juga kena ada kawan-kawan yang prihatin. Jangan bila kawan tegur atau nasihat kita marah dia balik. Itu maknanya something wrong. Dan kalau boleh saya nak tambah sikit apa yang Saudara Hilal sebut tentang macam mana nak kontrol supaya kita tidak rasa shock tadi tu. Kalau kita letakkan sesuatu di Facebook, kalau kita sentiasa periksa, semak berapa orang yang sedang like status itu, maknanya there is something wrong kat situ. Kita letak status, kejap-kejap tengok 5 orang. Lepas tu lepas 5 minit tengok lagi naik ke tidak. Kalau ada yang rasa macam itu, something is wrong. Dan kita letak sebab kita nak sampaikan sesuatu yang kita rasa bermanfaat. Bukan kita nak dapatkan berapa banyak like untuk status itu. Itu dalam konteks Facebook tadi. Wallahualam. Saya bacakan satu lagi soalannya. Soalan ini berbahasa Inggeris. Assalamualaikum. If someone be a da'i, he or she oftenly updated her status about Islam, wrote books inspiring people and doing something encouraging. After that, he or she become lost herself in Islam. Example like committing suicide, etc. Question: does all his or her works become useless? Maksudnya, bila seorang tu menjadi da'i, dah jadi da'i, tapi tiba-tiba dia lost, mungkin ada faktor tertentu. Jadi adakah usaha dia sebelum dia tersasar tu menjadi sia-sia? Soalan yang susah lah. Tapi sebenarnya mungkin jawapan saya akan kedengaran seperti tak best lah. Pada saya, apa yang dia buat sebelum tu tak ada makna. Sebab saya sedih kan nak jawab soalan ni kan. Macam mana dia dah sungguh-sungguh tiba-tiba lost, commit suicide kan. Macam tak boleh nak masuk dalam kepala saya lah. Tapi kalau jadi tu actually siapa-siapa yang membunuh diri, tandanya dia telah berputus asa sepenuhnya kepada Allah SWT. Dan sesiapa yang berputus asa kepada Allah SWT ini adalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Kerana Allah SWT dah sebut dalam beberapa ayat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat Allah ini hanyalah orang-orang yang kafir. Allah dah terang, ada 2-3 ayat. La tai'asu min rauhillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi macam mana boleh commit suicide? Jadi benda ni terbalik dengan orang yang dah bunuh 100 orang. Kamu popular kan cerita tu. Tapi sampai hujung nyawa dia, dia yakin lagi Allah akan terima taubat dia. Tinggal dia tak tahu macam mana nak taubat. Akhirnya bila dah jumpa nak taubat macam mana, orang ni kata pergi kat kampung tu, kamu akan dapat taubat dekat sana dengan suasana yang kondusif untuk buat baik dan sebagainya. Dia pergi.
Dalam keadaan dia tak pernah buat baik, dia dah bunuh 100 orang. Dia tak sempat taubat pun, dia mati kat tengah jalan. Tapi kerana dia tak putus asa pada rahmat Allah Ta'ala, Allah masukkan dia dalam syurga. Jadi orang yang putus asa ni, bunuh diri, apa makna amalan dia? Tak ada makna. Jadi muhasabah lah. Benda ni boleh jadi pada kita. Sebab popular akan hadis. Saya kalau bukan hadis, dia kisah yang masyhur berkenaan dengan 2 orang adik-beradik. Seorang abang, seorang adik. Abang ni abid, beribadah banyak sepanjang hidup dia. Dia duduk kat satu tempat yang tinggi. Adik dia pula seorang peminum arak tegar. Asyik dekat tempat minum arak. Satu hari dia ni rasa dia dah banyak sangat amal sampai dia rasa macam, nampak aku tak boleh seronok macam adik ni. Aku nak pergi join dia lah. Dia pun turun. Yang adik dia, Allah izin, pada masa yang sama, dalam hati dia kata, aku ni dah teruk sangat lah, aku nak pergi ke abang aku nak taubat. Maka bila dia pergi, Allah izin abang dia tersandung kaki, jatuh, laga adik dia, mati dua-dua. Adik dia masuk syurga, abang dia masuk neraka. Tapi saya sendiri kesahihan cerita tu, minta maaf, saya pun tak kaji sangat lah. Tapi actually kita ni contoh macam lumba lari lah. Saya nak tanya kamu lumba lari mudah cerita lah lumba lari, supaya kamu boleh nampak lah benda ni. Kamu lari, kamu Eto Bolden lah. Sekarang apa? Siapa nama sekarang? Usain Bolt. Nama pun Bolt belakang kan. Kamu lari sepantas dia daripada awal sampai nak akhir tu. Ni garis penamat. Kamu berputus asa dekat sebelum kamu nak cross tu, kamu pun stop lari. Ada makna tak kamu lari dalam laju ni? Kamu tak pernah lah. Orang lain yang lari lebih lambat pernah. Sebab tu konklusi pada soalan ni, benda tu tak mustahil jadi. Saya bukan nak kata mustahil, walaupun saya kata tak boleh nak masuk dalam podcast saya. Benda tu tak mustahil jadi. Pesanan saya kembali kepada berkumpulan tadi. Ini sangat penting yang ramai orang tak nak buat. Berkumpulanlah kamu sama-sama, sebab serigala akan makan biri-biri yang keluar daripada kumpulan dia. Biri-biri ni lemah sebenarnya. Kalau ikut logiknya, serigala pergi terkam kat tengah tu pun biri-biri kan boleh lawan. Tapi hindar lah. So kalau ada kawan, benda-benda macam ni, InsyaAllah boleh dibendung lah. Okay. Benda ni serius fikir elok lah benda ni Cari kawan yang boleh faham. Tak ramai tak apa, seorang lah at least cari lah kawan. Boleh sembang, kalau ada masalah cerita kan. Dan lebih baik kalau kamu baiki hubungan dengan mak ayah, dan mak ayah tempat kamu cerita segala benda. Itu lagi terbaik lah insyaAllah.